Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini kita sambung pelajaran kita yang lepas. Okay, hari ini kita akan belajar julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai bagi data tak terkumpul. Julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai bagi data tak terkumpul. Okay, mula-mula awak kena tahu dulu apa maksud data tak terkumpul. Okay, so ni ada cikgu tulis dah. Okay, data tak terkumpul maksud dia adalah data daripada suatu susunan nombor. Okay, contohnya, contoh dia adalah 34, 23, 14, 26 dan sebagainya. So dalam bentuk susunan nombor lah, sama ada susunan nombor mengikut turutan nombor ataupun tidak. Okay, kemudian data terkumpul pula maksud dia data yang telah dikumpulkan, iaitu kita dapati dia daripada dalam jadual. Okay, so kalau dalam bentuk jadual tu kan dia bagi dalam bentuk jadual, dia bagi contoh skor, lepas tu bilangan murid berapa. So ada skor dan bilangan murid. So ni kita panggil data terkumpul. Jadi hari ni cikgu akan ajar dulu yang data tak terkumpul. Okey, awak boleh tengok buku teks di muka surat 219 hingga 223. Tapi awak lihat hanya contoh 3, 5, 7 dan 8 saja. Okey, so kita terus ke mula-mula, iaitu kita nak lihat julat. Okey, julat. Okey, sekarang ni kita masuk daripada data tak terkumpul. Julat maksud dia nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan yang paling kecil. Okey, contoh. Kita tengok contoh 3 tu. Okey, diberi set data 34, 23, 14, 26, 40, 23 dan 20. Tentukan julat. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, yang ni kita tak perlu susun. Kita hanya tengok saja cerapan paling besar dengan cerapan paling kecil. Tak perlu susun. Okey, so ataupun cerapan ni nama lain nombor lah. Ada nombor-nombor sini yang mana yang besar dan mana yang kecil. So dekat sini yang paling besar adalah 40 dan yang paling kecil adalah 14. Jadi kita hanya tolak saja julat, iaitu 40 tolak 14. So jawapan dia adalah 26. Okey, so kita dah selesai julat, iaitu julat tadi. Okey, cikgu dah ajar julat sama dengan cerapan paling besar tolak cerapan paling kecil. Ataupun senang awak nak ingat, nombor besar tolak nombor kecil. Okey, sekarang kita pergi kepada yang kedua, iaitu julat antara kuartil. Okey, apa maksud julat antara kuartil? Okey, julat antara kuartil bermaksud kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okey, macam mana tu kuartil ketiga tolak kuartil pertama? Okey, mula-mula awak kena tahu dulu apa maksud kuartil. Okey, kuartil ni, kuartil ni dia berasal daripada kuart. Kuart, apa maksud kuart? Kuart ni 4 kan, keempat. Okey, so sekarang ni kuartil. Okey, Q ni bermaksud kuart lah, kuartil. Okey, so kuartil. Kuartil ni, kalau ikutkan dia ada 4 kan. Kuartil ni benda yang dibahagikan kepada 4. 1/4, 2/4, 3/4 dan 4/4. Okey, so ni minta maaf, 1/4, 2/4 sini, 2/4 cikgu silap dah ni. 2/4, 3/4 dan 4/4. Okey, so ni adalah Q1, ni adalah Q2, okey, ni adalah Q3 dan ni adalah Q4. Okey, yang kita belajar saja adalah Q1, Q2 dan Q3. Kenapa kita tak ambil Q4? Sebab Q4 ni dah memang 4/4 sama dengan 1 dah nilai dia. Jadi kita hanya ambil Q1, Q2 dan Q3 sahaja. Jadi bila kita nak cari julat antara kuartil, jadi kita kena ambil kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okey, so ni kuartil ketiga
tolak dengan kuartil pertama, iaitu nilai pada nombor tu 3/4 tolak dengan 1/4 daripada nombor. Okey, kita tengok contoh. Okey, sekarang awak tengok contoh 5 dalam buku teks tu, muka surat 220. Contoh 5 A. Okey, dia bagi 4, 4, 6, 8, 10 hingga 23. Okey, nombor lain pun sama ni, kalau dia bagi ni B dan C ni sama. So kita nak cari jumlah antara kuartil. Okey, A, B dan C ni, okey, dia bagi nombor tu dah memang dalam bentuk urutan. So kalau bagi urutan memang dah senang lah. Tapi kalau soalan tu dia bagi tak ikut turutan, so awak kena susun dulu ikut turutan. Lepas tu barulah kita boleh cari jumlah antara kuartil. Cikgu salin balik contoh 5 tadi. Okey, ni semua cikgu salin balik ni 4 hingga ke 23. Okey, macam mana kita nak cari jumlah antara kuartil? Okey, sebelum kita cari jumlah antara kuartil, perkara mula-mula yang guna cari adalah median dulu. Apa maksud median? Median ni apa maksud? Nilai tengah suatu susunan nombor. Okey, so kita tengok ni nombor ni 4 hingga 23. 4, 23 ni ada berapa nombor? So ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So macam mana nak cari median? Median ni adalah nilai tengah-tengah dia. Jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi median ni adalah tengah-tengah. So ni adalah median dia. Median. Okay, so median. Okay, macam ni median. Okay, median. Median tu juga kita panggil nama dia adalah Q2. Ni Q2, nama lain dia adalah median. Okay, Q2 tu sebenarnya, median tu sebenarnya kuartil lah sebenarnya. Kuartil ke-2. Okay, so macam mana kita nak cari Q1 dan Q3? Macam mana kita nak cari? Okay, so Q1 dan Q3 ni kita cari berdasarkan nilai median ni. Okay, median kat sini jarak dia. So Q1 ni, okay, dari sini ni kita lihat pula nilai tengah-tengah antara 4 hingga 10. Mana nilai tengah-tengah dia? So nilai tengah-tengah dia adalah 6. Kan? Dua nombor. Jadi ni adalah Q1. Okay, ni Q2. Q1, Q2. Okay, so Q3. Q3 sama macam tadi. Okay. 15, 16, 20, 23. Okay, so yang tengah-tengah dia. Dua nombor. So, tengah-tengah yang ni. So, tengah-tengah ni adalah Q yang ke-3. Okay, so sekarang macam mana nak cari jumlah antara kuartil? So, jumlah antara kuartil sama dengan Q3 tolak dengan Q1. Q3 tadi adalah 20. Q1 adalah 6. Okay, so 20 tolak 6. So jawapan dia 14. Ni contoh lain yang cikgu ambil. Okay, dalam buku rujukan. Okay, ni nombor dia 20, 10 hingga 12. Okay, nombor ni adalah tidak tersusun. So bila kita nak cari jumlah antara kuartil, mula-mula sekali awak kena susun terlebih dahulu. Okay, so kita susun nombor. Yang mana yang nombor paling kecil? Paling kecil adalah 10, 10, 10, 12, 15, 10, 10, 12, 15. Sorry, 14 dulu. 14, 15, 16, 17, 19 dan 20. Okey, ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, so betul dah.
ada 9. So, si 9 ni adalah ganjil. So, bila ganjil, senang kita nak cara julak antara kuartil. Sebab nilai dia antara tengah-tengah kan. Okay, so sekarang ni mula-mula nak cari julak antara kuartil, kena cari median dulu. Median adalah tengah-tengah dia. Cari median dulu. Median, mana median dia? Okay, so sini 9. Kalau 9 maksudnya 4 kan. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, ni adalah median. Ni adalah median kan. Median ataupun kita panggil kuartil 2. Okay, so median tu kuartil 2. So, 15. Okay, kita tak guna pun ni. Tapi cuma 15 ni adalah sebagai penentu arah. Okay, kemudian kita cari pula Q1. Okay, mana Q1? Okay. Q1 ni adalah nilai tengah-tengah antara nombor ni. Yang tengah-tengah dia. So, 10, 10, 12, 14. Nilai tengah-tengah dia adalah di sini. Betul tak? Nilai tengah dia adalah di sini. Tapi kat sini ada nombor tak? Tak ada nombor. So, macam mana kita nak cari? Macam mana kita nak cari? So, kita kena ambil purata. Purata antara dua nombor ni. So, kita kena ambil 10 tambah 12 bahagi dengan 2. 10 tambah 12, 22 bagi 2, 11. Okay, so Q1 kita akan dapat 11. Okay, kemudian Q3 pula. Okay, Q3. Okay, ni nombor ada 4. Jadi, kuartil ketiga ni ada di tengah-tengah ni. Q3. So, tak ada nombor tengah-tengah. Jadi, kita ambil purata dua nombor ni. 17 tambah 19 bahagi 2. Okay, dapat berapa ni? 17, 9, 36. 36 bagi 2, 18. Okay, so Q1 11, Q3 18. So, nak cari julak antara kuartil. Jadi, kena tolak. 18 tolak dengan 11. So, jawapan dia 7. Okey, ni pula contoh B yang dalam buku teks tadi. Okey, contoh B. Jadi, cara dia sama dengan yang cikgu ambil contoh lain ni. Sama je cara. Dia ada 9. Ada 9. Jadi, kita tengok median dia sini, tengah-tengah. Jadi, julak antara kuartil dia tengah-tengah ni. So, kita ambil purata dia. 14 tambah 14 bagi 2 dapat 14 juga. Okey, lepas tu sama dengan ni, kuartil 3 ni, kita ambil 20, 21. Dan kemudian kita bagi 2. Okay, lepas tu julak antara kuartil kita kena tolak. Okay, ni berapa nombor tadi? Ni 9 nombor. 9 nombor kan. Okay, yang ni C. Okay, C ni contoh 5 juga dalam buku teks tadi. Okay, cikgu salin balik C. Okay. So, kita bilang ni ada berapa nombor ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ada 8. Okay, so ada 8 ni. So, mula-mula kita tengok median. Median adalah nilai tengah. So, 8. 8 bagi 2, 4. 1, 2, 3, 4. So, ni median. Ni median. Median ataupun Q2 kan. Median. Okay. So, mana Q1 dia? Q1 dia adalah tengah-tengah antara median tu. So, ni adalah Q1. Q1 kat sini tak ada nombor. Jadi, awak kena ambil purata kat sini kan. Okay, 2.5 tambah 2.5 bahagi 2. Okay, kita dapat 2.5 juga. Sekiranya awak nak guna kalkulator, jangan type tu macam ni. 2.5 tambah 2.5 bahagi 2. Ingat pesan cikgu kena buat kurungan. Kerana kalau awak tak buat kurungan, dia akan dapat jawapan dia yang salah. Jawapan salah. Jadi, kena buat kurungan. Okey. Kemudian, kita tengok pula Q3. Okey, so ni ada 4 nombor. So, tengah-tengah dia ni adalah Q3. So, Q3 dia, kita ambil purata 2.9 tambah 3.0 bahagi 2. Jangan lupa buat kurungan. Okey, dapat jawapan 2.95. Jadi, julak antara kuartil adalah 2.95 tolak 2.5. Jadi, jawapan dia 0.45.